Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali pada sesi bahasa Arab komunikasi. Jadi terima kasih tuan-tuan semua yang telah sudi datang ataupun hadir dalam kelas komunikasi ini, dan juga tadi telah hadir dan belajar bersama-sama untuk tasrif. Dan insya-Allah kita pada kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dalam membina ayat untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab. Salam dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuan-tuan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, macam yang kita buat dua kelas yang telah lalu, dua kelas sebelum ni, kita ada membuat latihan macam mana latihan jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Yang saya nampak tuan-tuan semua masih ragu-ragu dalam membina jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Okey, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan cuba untuk bersama-sama dalam belajar membina ayat ismiyah ataupun ayat fi'liyah. Bagi tuan-tuan yang sudah hadir, sila bagi salam ataupun sila ajak rakan-rakan yang lain. Semoga ramai lagi yang mendapatkan manfaat dari apa yang kita bincangkan hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, dalam bahasa Arab ada yang dinamakan jumlah ismiyah, ada yang dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Okey, tuan-tuan semua, contoh macam yang kita buat sebelum ni, contohlah tuan-tuan, saya nak bina ayat dengan, kejap ya, saya nak bina ayat yang ayat tu bermaknakan macam ya. Okey, contoh ayat tu letak dekat atas. Okey, sini ya. Saya nak bina ayat, makna ayat tu apa? Makna ayat tu adalah saya telah makan. Contoh dia, saya telah makan. Saya telah, bukan, kita nak buat ayat Ali telah makan. Ali telah makan. Okey, sekarang kita boleh membina ayat yang bermaknakan Ali telah makan ni kepada dua bentuk. Boleh nak kita bina jumlah ismiyah, boleh nak kita bina jumlah fi'liyah. Kalau ada jumlah ismiyah, maknanya kita tulis Ali dulu. Aliyun ya'kul. Aliyun telah makan. Aliyun akala. Kalau kita nak bina jumlah fi'liyah, maka kita ubah pertama kali dia akala. Akala aliyun. Macam tu tuan-tuan ya. Tapi selalunya kalau tuan-tuan nak menyatakan perbuatan, seeloknya gunakan ayat fi'liyah. Gunakan ayat fi'liyah. Sebaiknya gunakan ayat fi'liyah. Jadi akala aliyun. Ali telah makan. Boleh ke tak buat ni? Boleh saja, tak masalah. Tapi sebaiknya kita dahulukan jumlah fi'liyah. Akala aliyun. Akala aliyun. Contoh tuan-tuan dan puan-puan semua. Selanjutnya saya tambahkan sini ni, Ali dan Ali dan siapa? Dan Zaid. Dan Zaid telah makan. Macam mana tu tuan-tuan semua? Ali dan Zaid telah makan. Adakah di antara tuan-tuan semua yang boleh bina ayat Ali dan Zaid telah makan? Siapa? Boleh nak jumlah fi'liyah, boleh nak jumlah ismiyah. Sila tulis dekat komen
jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah daripada ayat yang bermaknakan Ali dan Zaid telah makan. Buat dalam bahasa Arab. Sila tuan-tuan semua. Ini ada salam ya. Waalaikumsalam Hajah Faria, Hajah Nur Aizan, Hamzah. Okey, sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat komen Ali dan Zaid telah makan dalam bahasa Arab. Sila tulis. Boleh tuan-tuan nak tulis dalam jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Boleh. Sila tulis. Nak tulis dengan tulisan Jawi boleh, nak tulisan Latin pun juga okey, tak masalah. Macam mana tuan-tuan semua? Ali dan Zaid telah makan. Apa dia bahasa dia? Masya Allah, ada Hajah Faria, Hajah Nur Aizan. Hajah Nur Aizan ni saya baru nampak ni. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Okay. Waalaikumsalam Hajah Masrina. Jadi kalau Ali dan Zaid, kalau jumlah ismiyah kita dahulukan nama tu. Nama Ali dengan Zaid tu dulu. Aliyun wa Zaidun. Macam tu. Makan bla 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 bla. Kalau kata kerja dia, makan Ali dan Zaid. Macam tu tuan-tuan ya. Dan Zaid. Jadi kalau jumlah ismiyah, dahulukan nama dia. Kalau jumlah fi'liyah, nama dia dekat belakang. Okey tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi sini ni makan. Sini ni. Sini makan juga. Itu perbezaan ya, jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Cuma tuan-tuan semua, kita kena pandai-pandai, jangan sampai tersilap. Kalau dimulakan dengan isim, maknanya ni berdua ni. Kalau berdua ni, maknanya kita cakap Ali dengan Zaid tu. Maknanya mereka berdua. Kalau mereka berdua kan sama macam huma. Ali dengan Zaid tu maknanya mereka berdua lah. Sama kita cerita tentang Ali dengan Zaid, mereka berdua. Mereka berdua. Kalau mereka berdua maknanya sama macam huma. Kalau huma macam mana Hajah dan Haji semua, tuan-tuan semua? Huma, mereka berdua makan. Huma macam mana akala dia? Huma dia. Kalau huma akala plus dengan alif. Kita belajar dalam tasrif ya. Kalau huma plus dengan alif ya. Jadi dia huma akala. Kenapa Ustaz tambahkan alif Ustaz? Nak menyatakan berdua. Nak menyatakan mereka berdua. Maka tambah dengan alif. Huma Aliyun wa Zaidun akala. Ini yang dalam bentuk jumlah ismiyah. Jadi kalau tuan-tuan semua nak menyusun, nak membina ayat ismiyah, kena dahulukan dengan isim. Lepas tu letak fi'il dia. Kalau nak menyatakan perbuatan, letak fi'il dia. Fi'il dia kena sama ya. Kalau sini berdua, maka fi'il pun juga kena berdua. Macam mana Ustaz nak tentukan berdua dia? Tambahkan dengan alif. Mereka berdua. Boleh tuan-tuan semua ya? Hal hadha wadih am la? Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Kalau tak jelas, idza lam yakun wadihan, tanyakan fas'alu. Idza lam yakun wadihan, fas'alu. Okey tuan-tuan semua, jelas ya? Tak ada masalah ya? Okey, selanjutnya. Ustaz sini dah selesai untuk okey, tak apa Hajah Nurma. Okey, masya-Allah. Haji Muhammad Adam. Okey. Okey, wadih ha. Ini ni untuk jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'il macam mana? Kalau jumlah fi'liyah, tuan-tuan semua, tak payah kita tulis akala pakai berdua Ustaz. Sini kan berdua Ustaz. Ali dengan Zaid. Kita tambahkanlah alif dia Ustaz. Tak payah tuan-tuan semua nak tambah alif, tak payah. Cukup akala macam biasa sahaja. Macam tu tuan-tuan ya. Jangan tambahkan alif. Jadi kalau kata kerja dahulu, kita tak payah nak buat sini berdua, maka sini pun juga kita buat mereka berdua, tambahkan alif Ustaz. Tak payah tuan-tuan semua ya. Cukup dengan akala saja. Akala Aliyun wa Zaidun. Boleh tuan-tuan semua? Hal hadha wadih amla. Itu perbezaan jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Jadi tuan-tuan kena hati-hati dalam menggunakan kata kerja. Sama ada dia jumlah ismiyah ataupun dalam jumlah fi'liyah. Okey, yang kedua, saya nak ubah lagi. Sini ni bukan telah makan, sedang makan tuan-tuan semua. Sedang makan.
sedang makan tuan-tuan ya. Sedang makan. Sekarang sila tuan-tuan semua ubah. Ali dan Zaid sedang makan. Sila tulis dekat sini. Maknanya sini sedang makan. Makan bahasa dia apa? Akala yakulu. Sini sorry. Ali dan Zaid sedang makan. Sini ni kata kerja dia. Sedang makan sekarang ya. Kat sini ni sedang makan bla 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 Ali dan Zaid. Sila tuan-tuan semua tulis. Boleh nak tulis jumlah ismiyah ke nak tulis jumlah fi'liyah, sila. Siapa yang boleh? Sekarang kita ubah lagi sedang makan, bukan telah makan. Kalau tadi ni telah makan ni. Sekarang kita ubah sedang makan. Sila tuan-tuan semua. Sila tuan-tuan, sila ubah Ali dan Zaid sedang makan. Nak guna jumlah ismiyah ataupun nak guna jumlah fi'liyah, terpulang kepada hajah atau tuan-tuan semua. Sila. Saya tunggu. Okey, kita tak gunakan lagi fi'il madhi ya. Kita nak gunakan fi'il mudhari' dia sedang makan. Sila tuan-tuan semua. Ada yang boleh? Okey, ada yang boleh sila. Hajar Nurma, Mumtazah, ada lagi nak cuba? Okey, ada lagi. Apa bahasa Arabnya Ali dan Zaid sedang makan? Sila tuan-tuan semua. Okey, Hajar Nur Aizan Mumtazah. Okey, Hajar Siti Mazmin Mumtazah. Okey. Bukan takkulan ni ya Hajar Siti Mazmin ya. Bukan takkulan, salah sikit tu. Hajar Maslina pun boleh. Hajar Maslina gunakan jumlah fi'liyah. Boleh, tak masalah. Okey. Kalau kita nak gunakan jumlah ismiyah, maknanya kalau sini berdua, sama maknanya Ali dengan Zaid tu, mereka berdua. Mereka berdua maknanya samalah macam kita cakap mereka berdua huma. Jadi kita buatlah sini mereka berdua huma. Kalau huma macam mana? Yakulu plus dengan alif dan nun. Kalau dalam fi'il mudhari', kalau nak menyatakan berdua tu plus dengan alif dan nun tuan-tuan ya. Jadi plus dengan alif dan nun. Jadi yakulani. Aliyun wa Zaidun yakulani. Aliyun wa Zaidun yakulani. Okey, kalau yang ini ni tak payah tuan-tuan tambahkan apa-apa, cukup gunakan yakulu saja. Yakulu Aliyun wa Zaidun. Kali tak payah kita buat pula yakulani dekat sini, tak payah. Cukup gunakan yakulu saja. Tak payah kita tambahkan dengan alif dan nun tuan-tuan. Jadi yakulu sahaja ya. Okey, jadi yakulu Aliyun wa Zaidun. Gunakan yang bentuk tunggal saja, bentuk mufrad sajalah ni istilah dia. Tak payah tuan-tuan nak gunakan berdua pula dekat sini. Cuma janji kena sama-sama muzakkar lah. Kalau sini muzakkar, maka sini muzakkar. Ustaz, apa yang membezakan muzakkar muannas fi'il ni Ustaz? Kalau fi'il tu dimulakan dengan ya, maknanya itu muzakkar. Kalau dimulakan dengan ta, maknanya itu muannas. Okey. Hal hadha wadih amla tuan-tuan. Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Idza lam yakun wadihan fas'alu. Kalau tak jelas, sila tanyakan. Okey. Kalau jumlah fi'liyah tak payah guna fa'il untuk musanna. Kalau jumlah fi'liyah, tuan-tuan semua, kalau nak bercerita tentang fa'il, mana sini fa'il dia? Yakulu Aliyun wa Zaidun. Yang mana fa'il dia tuan-tuan? Fa'il dia adalah Ali. Fa'il dia Ali. Fa'il dia siapa? Ali. Fa'il dia sini Ali. Kalau sini mana fa'il dia? Kalau dekat sini fa'il dia alif ni. Alif ni alif. Alif yang menyatakan berdua ni. Ini ni fa'il dia adalah alif domir ya. Ganti nama. Alif ni ganti nama ni, maknanya mereka berdua. Jadi kat sini fa'il dia alif. Kalau dekat sini fa'il dia Ali. Kalau tuan-tuan nak menyatakan yakulani juga dekat sini, Ustaz saya tak sukalah yakulu saja. Tak adil Ustaz. Sini berdua. Sini kena buat juga berdua lah biar adil Ustaz. Okey. Kalau tuan-tuan nak juga buat sini yakulani, maknanya sini tambah satu lagi. Ada yakulani, ada fa'il dia, ada alif lagi. Fa'il tu alif ya. Alif ni fa'il juga ni. Maknanya ada dua fa'il. Tak boleh tuan-tuan. Fa'il tu kena pilih salah satu. Nak guna domir ke nak guna isim zahir? Nak guna ganti nama ke nak guna nama biasa? Nak guna ganti nama ke nak guna nama biasa ya? Sebab kan alif ni ganti nama ya. Maknanya mereka berdua. Jadi tuan-tuan semua kena pilih salah satu. Jangan pilih dua-dua sekali. Okey ya.
Macam tu. Sebab itulah kalau dalam jumlah fi'liyah tak payah tambahkan alif dengan nun. Kenapa? Alif tu fa'il. Jadi kalau kita tambahkan alif dengan nun maknanya ada dua fa'il. Alif yang pertama, yang kedua alif. Jadi pilih salah satu. Nak menyatakan fa'il tu. Nak guna isim yang zahir atau nak gunakan ganti nama. Al-hada wadih amla tuan-tuan semua? Jelas ya? Wadih ya? Okey, itu sajalah perbincangan kita hari ini mengenai perbezaan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Okey, sebelum saya tutup, jika tuan-tuan nak bertanya, sila tanyakan. Okey. Okey. Alhamdulillah jelasnya. Itu saja tuan-tuan semua, sebabkan waktu zuhur dah dekat, dah sebentar lagi nak azan. Saya tutup kelas kita tutup kelas kita ni dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak tuan-tuan semua. Minta maaf atas segala kekurangan saya. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.